saya nak kongsi dengan anda beberapa tips dan juga cara bagaimana cara untuk kita praktis scaling dan apa lagi faedah-faedah yang kita dapat perolehi semasa kita praktis scaling. Okey, ada caranya. Okey, dan untuk video ni kita ambil scaling C major, okey, sebagai contoh. Dan kita mula sekarang. Okey, C major. Perkara yang pertama yang saya nak bagi tahu sekarang ialah semasa kita praktis, tak kira kita praktis C major ke, D Dorian ke dan sebagainya, kita mula pada root note. Okey, contoh C major, kita mula dengan note C dan kita berhenti di note C. Okey, ini penting ya. Sebab ada sebab-sebabnya saya kongsi tips seperti apa yang saya sebut tadi. Kita mula pada note C dan kita berhenti di note C. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, ya, kita perlu by heart, kita perlu hafal, kita perlu ingat pattern, bentuk dia. Bentuk C major yang kita mula pada tali yang kelima, fret yang ketiga. Okey, ini perkara yang kedua, anda perlu ingat ya. Kita perlu hafal, kita perlu ingat bentuk dia. Bentuk dia ya. Okay, ini juga ada sebab dia. Jangan sekadar praktis C major okay, tapi dalam masa yang sama tak ada idea dan anda mungkin sia-sia saja engkau praktis C major tapi tak ada idea. Okay, ingat, kita perlu ingat bentuk dia dan kita mula pada note C, kita berhenti di note C. Okey, note C yang saya berhenti di sini berada di fret yang kelima, tali yang ketiga. Okey. Dan kita boleh sambungkan scaling C major pada note yang kita berhenti. Maknanya kita mula dengan note C, ya, tali yang kelima, dan di sini juga note C. Okey, seperti apa yang saya tunjuk tadi, apakah faedah yang kita dapat buat masa ini. Okey, kita dapat kenali dua bentuk yang berbeza dalam scaling C major. Okey, bentuk yang pertama sini. Ini bentuk yang pertama, bentuk yang kedua. Dan sini merupakan note C. Note C juga. Okey. Jadi apa yang kita boleh buat dan apa yang kita dapat, ya, apa idea, apa faedah yang kita dapat daripada bentuk ini. Maknanya note C berada di tali yang kelima, fret yang ketiga. Ini ada satu note C dan tali yang ketiga, fret yang kelima juga ada note C. Tali yang pertama, ya, fret yang ke-8, fret yang ke-8, tali yang pertama,
juga merupakan note C. Jadi pada masa yang sama, bila kita praktis C major, kita perlu tahu mana lagi ada note C, root note. Okey, note permulaan dia lah. Okey, dan kita praktis, tak perlu laju sangat, slow. Sebab kenapa? Sebab kita perlu kenal, kita perlu kenali pattern, bentuk dan posisi. Okey, kalau laju-laju sangat, tak ada idea dah. Okey, tak dapat apa-apa manfaat pun. Slow. Okey. Dan apa yang saya tunjuk tadi itu arah yang pertama lah. Dan kemudian kita balik pada note C yang berada di fret yang ketiga, tali yang kelima. Okey. Dan juga satu perkara yang amat penting, kita perlu ingat bentuk dia, kita perlu ingat posisi dia, dan juga kita perlu by heart melodi dia, melodi untuk C major. Okey, itu part yang pertama lah. Kemudian kita praktis posisi yang pertama ni. Kemudian kita praktis kepada posisi yang seterusnya. Dan apa yang kita boleh buat lagi ialah kita cari posisi yang berbeza pada fret yang lain. Contohnya, kita mula dengan note C di tali yang ke-6. Ini. Jadi apabila kita mula dengan tali yang ke-6, bentuk dia berbeza berbanding dengan bentuk yang kita mula dengan tali yang ke-5. Okay, dan masa yang sama, apabila anda praktis scaling C major bermula dari tali yang ke-6, apa yang kita perlu buat ialah kita perlu by heart, kita perlu tahu bentuk dia. Okay. Bentuk C major dah apabila kita mula dengan tali yang ke-6. Mula dengan note C, dan kita berhenti di note C. Dan juga dari note C sini kita mula dengan note C dan kita berhenti di note C. Okey, kita praktis dengan cara yang sama, cuma fret yang berbeza. Okey, jadi
apa yang kita dapat sekarang ialah kita dapat C major di posisi ini, posisi yang kedua, posisi yang ketiga bermula pada tali yang ke-6. Kemudian kita dapat posisi yang keempat. Dan juga pada masa yang sama kita tahu note C berada di selain berada di fret yang ketiga. Di sini juga ada note C. Ini pada note C pada tali yang keempat, dan tali yang kedua juga ada note C. Kita praktis dan kita perlu tahu ya di mana lagi ada note C. Okey, jadi kita dapat 1 note C, 2, 3, 4, 5, 6. Semua note C. Okey, dan juga pada apabila kita mula pada tali yang ke-6 ni, okey, mungkin anda dah tahu, dah faham apa yang saya cuba maksudkan. Dan di sini juga ada note C, ya, pada tali yang kelima. Sama juga ya, kita kena amalkan ya perkara yang kita perlu buat selalu semasa kita praktis. Kita mula pada note C dan kita berhenti di note C. Note C ya. Sini pun ada note C. Okey. Dan saya ulang sekali lagi. Kita mula pada note C dan kita berhenti di note C. Jadi selepas kita berhenti di note C, kita perlu tahu note C selain di posisi ini mana lagi ada note C. Untuk senangkan kita untuk lebih maju dan kita dapat by heart note dalam yang berada dalam fret ni. Note C, note C, note C, note C. Okey, dan sekarang saya nak kongsi satu lagi cara bagaimana kita pecahkan bentuk upscaling dia kepada bentuk yang berlainan, supaya kita dapat by heart kita dapat kuasai major scale dari atas sampai ke bawah. Okey, dan pattern yang saya tunjuk awal-awal tadi, pattern bentuk yang pertama. Okay, bentuk yang asas lah ya. Dan kita boleh pecahkan bentuk dia kepada bentuk yang macam ni ya. Cuba pecahkan ataupun cuba cari bentuk yang lain. Tapi sentiasa ingat mula pada note C dan kita berhenti di note C.
Kita praktis kaedah yang sama pada note ataupun pada posisi yang berlainan. Pecahkan bentuk dia. Ya, cuba pecahkan bentuk dia. Jadi apabila kita praktis bentuk yang pertama, kemudian kita praktis bentuk yang kedua, pada masa yang sama kita dapat praktis jari kita. Sekiranya kita praktis pada bentuk yang berlainan, tapi tetap pada scaling yang sama. Kemudian tali yang ke-6, sama juga di posisi ini. Ingat ya. Dan seterusnya, tips yang saya nak kongsi ialah sekiranya anda dah by heart, anda dah tahu apa yang saya sebut tadi, bentuk dia, lainan dia, tapi tak ada idea bagaimana cara nak pakai scaling. Okey, dan sekarang saya akan kongsi dengan anda apa yang kita boleh buat dan apa lagi idea yang kita dapat perolehi dengan kaedah ataupun dengan cara praktis yang saya akan tunjuk sekarang. Okey, kita mula dengan note C. Ya, kali ini kita mula pada note C secara random lah ya. Saya mula pada note C di tali yang ketiga. Okey. Dan apa yang kita boleh buat dengan scaling? Okey, apa yang kita boleh belajar lagi, apa lagi manfaat, apa lagi faedah, cara yang betul, ya, apa yang saya boleh buat dengan scaling. Selalunya saya akan praktis macam ni lah. Okey, kita boleh mula dengan note yang berada dalam scaling C major, dan kemudian kita cuba tambah sedikit chord, ataupun kita secara random kita cuba create melody dengan note ataupun dalam scaling C major.
cuba cari idea ataupun cuba sedikit cara yang kreatif. Okey, dan kita boleh apa dia, selain daripada cara yang saya tunjuk tadi, kita boleh jam ataupun jamming dengan backing track yang sedia ada di YouTube ataupun pakai looper. Okey, kita boleh praktis je C major. Okey. Okey, ataupun secara perlahan, jangan apa dia, nak rushing sangat, ya, nak main note kejap main sini, kejap main bawah. Jangan, praktis dulu satu posisi dan juga cuba dapatkan dulu idea dia. Okey, inilah apa yang saya selalu buat dulu, ya, semasa saya belajar ataupun semasa saya praktis scaling. Sebab dengan cara ini kita dapat kenali, kita dapat by heart, kita dapat idea, ya. Dan kemudian kita boleh, apabila kita dah kuasai note C major di bahagian sini, kita boleh slowly kita move ke bawah, ya. Dan kita slowly kita move ke bawah dan kita move ke atas. Okey. Dan kita boleh juga praktis dengan satu tali sahaja. Satu tali saja, note C. Ini juga salah satu cara yang saya selalu buat dululah. Sebab saya akan explore, saya akan carilah idea-idea mana-mana yang cara yang boleh lebih improve untuk semasa kita main solo dan sebagainya, ya. Kita praktis dengan satu tali, single string pun boleh. Dan semasa kita praktis scaling, kita boleh tambah sedikit teknik-teknik supaya masa kita praktis tak boring lah sangat.
hammer on ke, bending ke, ya, boleh juga. Okey, untuk kita dan kita boleh lompat-lompat pada fret yang tak berbeza, ya, janji dalam scaling C major, supaya masa kita praktis kita tak boring sangat lah. Apabila kita tambah sedikit teknik bending, sedikit teknik hammer on dan sebagainya, slowly dan secara perlahan dia akan menjadi seandainya solo ataupun melodi. Okey, jadi sekiranya anda praktis dengan cara yang yang saya tunjuk dalam video ni, saya yakin anda dapat lebih improve dan anda akan dapat lebih banyak idea. Ya. Kita boleh masukkan teknik-teknik sliding dan sebagainya. Janji kita berhenti pada note C. Tak kisah bagaimana awak bending, awak nak tapping ke, kita berhenti pada note C. Kita kena kembali ke note C semasa kita praktis. Okey. Supaya kita tak hilang arah lah. Okey. Kita kalau sekarang nak praktis scaling C major, tak kisah berada di fret mana-mana pun. Okey, selepas kita berhenti di note C, the root note. Okey. Note yang saya mainkan tadi itu semua sebenarnya major scale. Di major scale cuma saya tambah bending, saya tambah hammer on dan sebagainya. Praktis dengan satu tali dengan cara yang saya tunjuk tadi pun boleh. Jadi ini semua adalah tips ataupun idea-idea yang saya nak kongsi dengan anda lah. Okay. Saya harap juga idea-idea yang saya terangkan tadi dapat lebih majukan, lebih dapat improvekan teknik-teknik gitar solo dan sebagainya. Okey, jadi siapa yang tonton sampai habis video saya ini, geng lah. Okey, supaya anda dapat the whole idea, yang apa yang saya betul-betul nak kongsi dalam video ini ataupun topik ini. Okey, kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Terima kasih.